Sorry. Saya akan mulakan insyaAllah. Saya dah buka semua slide, skrin dan juga video. Jadi kalau ada apa-apa gangguan selepas ini, sama ada suara, video ataupun slide, boleh bagi tahu saya supaya kita boleh betulkan insyaAllah. Okay, kita mula ya. Boleh? Dah 9-6 minit sebab panjang tajuk ni. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia Datin, Hajah, puan saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas apa? Nanti maklumkan ya. Kalau ada yang slide saya tak berubah ke, boleh maklumkan ya, insya-Allah. Baik, seperti biasa, marilah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pada pertemuan kita di malam ini, insya-Allah kita akan diberikan anugerah nikmat yang paling penting sekali ialah nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat ketenangan jiwa, insya-Allah. Nikmat keseronokan dalam usaha kita menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita pada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rangkumkan semua ini dalam bacaan doa kita Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah perempuan semua mudah-mudahan sihat walafiat ya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita niatkan pada malam ini kita akan memperolehi mutiara-mutiara ilmu berkenaan dengan cinta, kasih sayang, pengorbanan, syafaqah dan apa sahaja yang berkaitan dengan makna cinta dalam hati kita. Jadi saya dah bekalkan slide ini dalam grup kita. InsyaAllah kita akan baca sama-sama. Tajuk kita sebenarnya agak panjang. Tetapi kalau dapat kita selesaikan dalam tempoh 1 jam, insyaAllah kita bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat merasai suatu kebahagiaan pada penghujung malam ini. Suatu transformasi kegembiraan, anugerah, nikmat daripada kasih sayang Allah SWT. Dan saya akan jelaskan juga insya-Allah mengenai sifat-sifat Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang sebenarnya kasih sayang Allah itu sangatlah luas dan amatlah nikmat apabila kita dapat menghayati, menikmati kasih sayang dan juga cinta Allah SWT kepada kita semua. Jadi kita selalu dengar orang sebut dengan lisan cinta Allah, sayang Allah, kasih Allah. Tapi pada malam ni insya-Allah kita akan tengok melalui hikmah yang dibawakan oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dalam Risalah An-Nur. Kita akan tengok bagaimanakah caranya kita dapat merasai cinta itu dan dapat menjadikan cinta yang kita miliki ini adalah suatu nikmat, bukan sesuatu yang memberikan ketekanan atau kesengsaraan kepada kita. Sebab kita pun tahu walaupun cinta ini pada asalnya sesuatu yang menyeronokkan, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, cinta itu boleh kembali menjadi ujian yang menduga hati kita dan bahkan kerana cinta dan kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk Allah ini ada kalanya mendatangkan kesakitan. Jadi kita nak faham kenapa sebenarnya cinta ini boleh mengundang rasa bahagia tapi ada kalanya juga menyakitkan. InsyaAllah kita akan telusuri ya melalui pendekatan yang dibawa oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi yang mana beliau sendiri melalui proses kehidupan yang sangat susah. Jadi kalau kita nak dengar tentang cinta ni daripada orang yang hidupnya susah perempuan, yang keluar masuk penjara, yang 30 tahun perjuangannya itu adalah berdakwah, tetapi dakwahnya itu sentiasa disekat sama ada dalam penjara sel yang berbesi ataupun penjara rumah. Dan kita kenal Imam Sa'id Nursi ni, saya pernah sebutkan pada kelas-kelas sebelum ini, beliau menghafal Quran dalam tempoh 15 hari sahaja. Dan dengan kemampuan beliau menguasai 90 bidang ilmu pengetahuan lah. Alhamdulillah beliau dapat memahami Al-Quran dengan sangat baik. Bukan sahaja menghafal, tetapi dapat mengeluarkan penawar-penawar jiwa daripada Al-Quran yang kita baca saban hari itu. Jadi inilah kelebihan perbahasan yang dibawa oleh Imam Sa'id Nursi.
Saya alihkan ke slide yang ketiga. Boleh nampak ada perubahan tak dalam video? Bagi tahu ya kalau tak berubah, sekarang kita dah sampai ke muka surat yang ketiga. Jadi, bila kita mendengar tentang cinta, hakikat cinta daripada seorang yang memang cintanya sendiri pun diuji dengan pelbagai jenis cabaran, yang mana dia hidup di zaman Khilafah Osmaniyah, pemerintahan Islam yang hebat 600 tahun bertahta di muka bumi ini, kemudian runtuh pemerintahan Islam tersebut, dia sempat duduk berada dalam zaman sekular sangat kejam yang membunuh mereka yang cuba mempertahankan agama Islam, yang mengharamkan tudung, ya, yang menukar azan ke bahasa Turki. Melalui segala tekanan beliau lalui, sehinggalah perjuangan beliau menemui kemenangan pada tahun 1960. Islam menang kembali di Turki dan pada waktu itu beliau meninggal. Tapi kemudian Islam yang menang itu digulingkan semula oleh pemerintahan sekularisme. Jadi orang yang seperti ini, yang hidupnya penuh dengan perjuangan, apabila dia bercakap tentang cinta perempuan, insya-Allah kalau kita fahami, kita hayati, kita akan merasakan suatu nikmat, kita akan merasakan suatu siraman air yang membasahi hati kita, dan kita dapat menghayati, ya Allah, hebatnya beliau, walaupun demikian dahsyatnya ujian beliau, tapi kerana cintanya pada Allah itu utuh, benar, maka dia tetap bahagia, dan kebahagiaan itu pula dinukilkan melalui tulisan-tulisan beliau. 6,000 muka surat buku beliau yang kita bacalah sehingga ke hari ini. Kalau kita jumlahkan tahun kematian beliau, meninggal pada tahun 1960, sekarang kita tahun 2012, 2022, maaf, sebenarnya kita baru saja 60 tahun berlalu. Jadi sebenarnya tafsir yang beliau bawa ni memang sesuai dengan suasana kita yang penuh dengan cabaran di dunia moden ini. Jadi tafsir beliau tu tafsir moden. Jadi pertama sekali kita nak memahami di manakah kedudukan cinta. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahawa dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah seluruh tubuh jasadnya. Jika buruk daging itu, maka akan rosak dan buruklah seluruh tubuh jasadnya. Dan daging itu ialah seketul hati. Jadi di manakah keadaan dan kedudukan cinta? Jawabnya di dalam hati. Baik, sekarang saya akan bawa pula kita untuk menghayati hakikat cinta di dalam hati ini sebenarnya apa jenisnya. Ada dua jenis rupa-rupanya. Cinta manusia ni, siapa pun tak mungkin manusia itu tidak pernah bercinta. Itu tidak mungkin. Pasti di dalam hati kita itu kita pernah cinta, mencintai dan mendapat cinta daripada insan-insan yang kita cintai. Jadi, apakah jenis cinta sebenarnya yang ada? Kenapa pula ada cinta yang kemudiannya membawa kepada kesengsaraan, kesedihan dan tekanan? Tapi mengapa juga ada cinta yang membahagiakan? Rupa-rupanya cinta itu ada dua jenis. Yang satu dinamakan sebagai cinta ismi, yang satu dinamakan sebagai cinta harfi. Apa maksud cinta ismi? Ialah apabila kita mencintai sesuatu itu menurut namanya. Manakala harfi pula ialah kita mencintai dia tu hanya menurut hurufnya sahaja. Jadi hakikatnya kita mencintai sesuatu yang lain di sebalik itu. Itu harfi. Jadi contoh kita nak memahami ada beza antara cinta ismi dan harfi sebab kedua-dua cinta ini akan memberikan natijah yang berbeza, puan-puan. Satu cinta memang hakiki akan abadi, iaitu cinta harfi, yang itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita cinta seorang ke, kita cinta haiwan ke, haiwan peliharaan kan, cinta tumbuh-tumbuhan, cinta harta benda, insan-insan yang kita kasihi, memang kita mencintai dia, tetapi kita menyandarkan dia sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau cinta ismi, kita mencintai benda itu atau orang itu as he is ataupun as it is. Bermakna apabila berlaku perubahan pada orang atau objek yang kita cintai ini, maka akan berlakulah gangguan pada jiwa kita, yang mana tadinya kecintaan itu membahagiakan, akhirnya kecintaan itu boleh menyakitkan. Jadi contohnya, nak menjelaskan tentang hakikat dua cinta ini, Imam Said Nursi ketika berusia 8 atau 9 tahun, abangnya Mullah Abdullah, dia pulang ke rumah dan bercerita tentang kehebatan gurunya. Jadi mereka ni zaman dulu ya, perempuan 8 tahun, 9 tahun tu dah keluar belajar dah berguru dah. Jadi
10 tahun abangnya, kalau Imam Sainusi 10 tahun dia mula merantau, mungkin abangnya ni lebih tua daripada dia. Jadi waktu tu Imam Sainusi baru 8 hingga 9 tahun lah. Bila abang dia balik bercerita tentang kehebatan gurunya, dia sebut, oh guru tu Masya Allah, ilmunya begini, akhlaknya begini, kehebatannya begini. Dia cerita tentang guru ni sahaja, kan. Luar biasa lah dia ni, aku sayang dia, aku cinta dia. Terus Imam Sainusi tegur. Sebab Imam Sainusi nampak ya di sini bahawa abangnya sebenarnya telah pun mencintai gurunya dalam makna cinta ismi. Yang cinta yang tidak kekal itu. Kata Imam Sainusi apa? Wahai abangku, sebenarnya aku mencintai syekh kamu itu lebih daripada engkau. Kerana aku mencintai syekh itu kerana syekh itu sedang berkhidmat untuk agama Allah. Syekh itu sedang mengajarkan agama Allah di muka bumi ini. Dan syekh itu pasti mempunyai kekurangan. Tetapi cintaku pada syekhmu itu tidak akan berubah. Walaupun Imam Sainusi tak pernah jumpa syekh tu. Tapi Imam Sainusi sangat mencintai guru-guru ulama-ulama begini. Kerana apa? Kerana tanggungjawab yang mereka bawa dan tugasan yang mereka lakukan. Kata Imam Sainusi, wahai abangku, engkau akan menjumpai kelemahan-kelemahan pada diri syekhmu itu. Namun, apabila kau jumpai kelemahan itu kelak, maka cintamu akan tergugat, wahai abangku. Tetapi aku tidak. Aku sedar dia manusia dan dia pasti ada kelemahan. Namun kerana aku mencintai gurumu itu kerana dia sedang melaksanakan tugas-tugas agama Allah, kelemahan yang dia miliki walaupun 1000 tidak akan mengubah cintaku kepadanya. Nampak ke beza? Kenapa Imam Sainusi cinta dan sayangkan Syekh kepada abangnya Mullah Abdullah ini kerana Allah, tetapi abangnya Mullah Abdullah mencintai Syekh itu kerana kehebatan, kepandaian, penghormatan dan keilmuan Syekh tersebut. Okay? Jadi nampak tak beza di situ antara cinta ismi dan cinta harfi. Jadi apa kata Imam Sainusi? Katakanlah betapa indah ia telah dijadikan. Dan contoh bila kita ni kalau cinta dan sukakan sesuatu mesti ada faktor dia. Imam Sainusi dia memberikan faktor-faktor dia, antaranya kecantikan. Cantik pun boleh menjadi sebab untuk kita suka dan cintakan sesuatu. Jadi bila kita melihat pada kecantikan sesuatu ataupun seseorang yang kita cintai, apa yang kita sebutkan? Katakanlah betapa indah ia telah dijadikan. Jangan berkata, alangkah cantiknya ia. Kan macam kita tengok bunga ros ni kan. Masya Allah cantiknya ros ini dijadikan. Maknanya dalam kurungan ni apa? Dalam kurungan kita kata yang Allah jadikan. Betul? Jadi kita akan menghargai kecantikan bunga ini kerana dengan sepenuh hati kita sebagai satu perasaan bersyukur di atas keindahan yang telah Allah titipkan kepada makhluk bernama bunga ros ini. Berbeza Berbeza kalau kita mengagumi kecantikan bunga ros ni dan kita kata cantiknya ros ni. Habis. Maknanya bila bunga ros ini layu perempuan, cinta kita juga akan layu bersama dengan layunya bunga ros ini. Kita dah lupa dia tu dicipta oleh Allah sebab kita hanya fokus kepada kejadian bunga ros ini. Jadi, pesan Imam Sainusi, bila kita bercinta ni perempuan, janganlah memberi ruang untuk cinta-cinta yang lain masuk ke dalam batin hatimu. Ini kerana batin hati adalah cermin as-samad, iaitu cerminan Allah Subhanahu Wa Taala dan terkhusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk benda-benda lain dalam hati kita. Oh, saya suka ros, saya suka orchid, saya suka bunga, apa lagi, bunga apa ni? Kekwa, saya suka bunga matahari. Maknanya kita suka makhluk-makhluk Allah. Sedangkan di sini Allah suruh kita tuluskan kecintaan dalam hati kita. Kita sukakan kecantikan-kecantikan bunga ini sebagai suatu keindahan yang mana Allah diciptakan dan sesungguhnya Allah sendiri juga menyukai keindahan. Baik, ini ialah doa untuk kita memperolehi cinta. Cinta daripada Allah dan juga cinta daripada manusia. Saya akan bacakan last sekali nanti insyaAllah kita cuba habiskan. Sekarang kita akan masuk lagi lebih dalam lagi. Bagaimanakah kita nak memahami noktah cinta dari sudut pandangan Imam Sainusi dan Ustazah bawa sikit daripada sudut pandangan Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni lebih lama lagi daripada Sainusi. Sainusi dia lebih moden sebab itu dia boleh bawa ilmu-ilmu Imam Ghazali dan imam-imam ulama terdahulu dalam bentuk yang lebih mudah kita terima dengan akal dan hati kita yang hidup di zaman moden yang sekular ini. Baik perempuan, saya dah alihkan lagi ke slide berikutnya. Ada gambar buku bentuk love. Nampak tak di atas skrin?
Ada yang boleh respon tak? Boleh nampak tak skrin? Ya, purple color. Betul ya? Okey, Alhamdulillah. Jadi kata Imam Sa'id Nursi, ya, cinta tidak bergantung kepada kehendak dan ikhtiar kita, tetapi cinta bergantung kerana tuntutan fitrah kita. Maksudnya puan-puan, kita semua secara fitrahnya dijadikan oleh Allah memerlukan cinta dan kita juga bergantung kepada fitrah tersebut. Mari kita lihat ada beberapa noktah yang kita akan baca insya-Allah. Noktah pertama, bagaimana kita nak merubah arah cinta? Sebab apa? Kenapa nak kena ubah arah cinta Ustazah? Follow je lah. Kan? Kerana sebenarnya kita faham, Imam Said Nursi pun dah sebut di sini, rasa cinta tidak muncul kerana kehendak dan ikhtiar kita, puan-puan. Cinta tu tak boleh dibuat-buat. Bukan kita boleh paksa diri kita, oh saya nak cinta dia. Memang asalnya tak suka. Tapi sebab kita nak munculkan pula rasa suka tu, kita paksa diri kita. Sukalah dia, cintalah dia. Tak boleh, puan-puan. Sebab meskipun rasa cinta tidak muncul kerana kehendak dan ikhtiar kita, namun dengan ikhtiar yang ada arahnya, ianya bisa diubah dari kecintaan kepada suatu objek menuju objek yang lain. Jadi kita nak dapatkan cinta tu memang kita tak boleh sengaja buat tanam cinta, memang tak boleh. Dia memang ada sendiri dengan fitrah dia. Kemudian dia suka pada benda yang kita pun kadang-kadang tak pilih pun benda tu. Tapi hati tu pilih yang itu. Dia cinta kepada yang itu. Apa yang kita boleh buat dalam keadaan ini, kata Imam Sa'id Nursi? Kalau kita dah terjatuh cinta, kita boleh ubah arah ataupun channel cinta tersebut. Contoh kita suka satu objek, kita ada cara untuk mengalihkannya kepada yang lain. Itu yang kita nak belajar ni, supaya kita boleh dapat pastikan cinta kita ni kepada manusia ke, kepada apa jua makhluk yang ada, mestilah ia itu berasaskan landasan yang betul. Jadi kita boleh channelkan dia dengan betul. Kalau kita dah tercinta pada benda yang tak betul, kita tahu dia tak betul, mari kita belajar macam mana kita nak channelkan cinta itu supaya ia menjadi cinta yang betul. Misalnya, ketika keburukan dan hakikat dari sesuatu yang dicintai telah nampak. Kita suka benda tu, tiba-tiba kita nampak ada keburukan pada sesuatu. Kemudian kita nampak hakikat sebenar benda yang kita cinta itu tidak seperti yang kita sangka. Ketika itu, apabila diketahui bahawa ia menjadi penghalang atau cermin bagi kekasih hakiki yang layak dicintai, iaitu Allah Subhanahu Taala, arah cinta bisa dialihkan dari kekasih kiasan kepada kekasih hakiki. Jadi, kalau kita dah mencintai seorang manusia, walaupun kita tak hendak pun, tapi hati itu terdorong untuk mencintai pada dia, namun kita melihat ada keburukan pada dia itu, ada perkara yang menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Taala sehingga kita tidak beroleh pula kekasih hakiki kita yang sebenar, iaitu cinta Allah Subhanahu Taala, maka ketika itu kita alihkan daripada cinta kita kepada makhluk itu tadi, kita cuba divertkan dia supaya kita mencintai kekasih hakiki, iaitu Allah SWT, yang Allah lah sebenarnya menciptakan makhluk yang kita kata, yang kita sangka, yang kita rasa kita sedang cintai. Jadi cara dia macam mana, perempuan? Tengok. Bila nampak keburukan, oh dia ni tak solat langsung. Contoh kan. Ataupun kita nampak kejahatan dia, oh dia banyak perkara tak baik. Kita cuba betulkan dia sebab kita sayangkan dia, kita cintakan dia. Tetapi dia degil, dia ingkar, dia tetap membuat perkara-perkara yang zalim contohnya. Maka di situ kita buat keputusan dalam hati kita. Cuba tengok pilihan dalam hati kita. Sebenarnya aku mencintai dia kerana dia, ataupun aku mencintai dia kerana dia adalah makhluk Allah yang dititipkan kepadaku. Cuba tanya balik hati kita dan kita lihat semula. Jadi dengan cara macam itu, bila kita sedar, ya Allah sebenarnya aku mencintai engkau, ya Allah, melebihi segala-galanya. Aku mencintai dia dulu kerana engkau juga, ya Allah. Tetapi sekarang dia sedang menjauhkan dirinya daripada engkau, ya Allah. Lalu pastilah aku akan memilihmu, ya Allah, sebagai kekasih yang hakiki. Bukan kekasih kiasan itu tadi. Ya, kerana insan yang kita cintai tadi itu sebenarnya adalah kekasih kiasan. Kita sayang dia, kita cinta dia kerana kita hendakkan cinta Allah. Kita sayang dan cinta dia sebab kita nak dapatkan sayang dan cinta Allah. Tetapi sekiranya kasih sayang kita dan cinta kita kepada dia menjauhkan kita daripada Allah dan menyusahkan kita daripada mendekatkan diri kepada Allah, maka sudah tentu di situ kita perlu membuat keputusan dan kita arahkan hati kita, cinta kita kepada Allah sebagai kekasih yang sebenarnya. Baik.
Jadi sebelum benar-benar mendasari perasaan cinta sekarang ni, kan, adalah penting untuk seseorang itu melalui proses pengenalan makrifah dan pengetahuan bagi menuju cinta sebenar. Sekarang kita kena kenal, ya, kita kena ada pengetahuan supaya kita boleh bezakan cinta yang ada dalam hati kita sekarang ini. Adakah ia cinta yang sebenar? Adakah ia cinta yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita buat sama-sama malam ni, ya, perempuan, insya-Allah. Sambil tu saya pun nak check hati saya sendiri. Setakat mana saya menyayangi anak-anak saya dan menyayangi insan-insan yang berdekatan dengan saya adalah kerana Allah ataupun bercampur-campur dengan sebab-sebab dunia. Manusia hanya akan mencintai sesuatu atau seseorang yang telah atau boleh dikenal, disentuh dan dihayati. Ni manusia. Kan kita takkan cinta benda yang kita tak nampak. Kan susah kecuali kita mencapai kepada suatu kefahaman itu tadi. Sebab Allah kita tak nampak tapi kita cinta. Nabi Muhammad SAW pun kita tidak nampak tapi kita sayang. Kita tak dapat sentuh tapi kita dapat merasai kasih sayang dan kita juga menyayanginya. Dan sebab apa kita ada makrifah di situ, ada pengetahuan. Jadi sebenarnya cinta adalah keistimewaan makhluk hidup dan tidak dimiliki oleh benda yang mati. Jika sesuatu atau seseorang telah dikenal dan diketahui dengan jelas oleh seorang manusia, lantas sesuatu itu menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan bagi dirinya, maka akhirnya akan timbul rasa cinta. Dan jadi biasanya kita akan rasa cinta bila kita dapat rasa kebaikan, kita dapat rasa nikmat bersamanya, kita merasa bahagia apabila berada di sisinya, di situ akan timbul cinta. Jika sebaliknya sesuatu atau seseorang itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, maka tentu ia akan dibenci oleh manusia. Ini asal usul cinta. Namun keadaan itu boleh berubah. Keadaan itu boleh berubah berdasarkan proses-proses yang berlaku dan sebab-sebab yang pelbagai. Jadi sebab itulah kita kena kembali semula kepada fakta. Sekarang ini saya cinta dia. Memang dari dulu saya cinta dia. Kerana Allah dan dia membahagiakan saya. Tetapi sekarang dia sudah semakin jauh daripada Allah lalu ia menyebabkan saya rasa sakit apabila berada di sisinya. Cuba fokus balik apa asal usul cinta kita. Asal usul kita sayang dia dulu kerana Allah, maka sekarang kita pegang pada prinsip itu, lihat adakah dia dalam keadaan yang diredai Allah ataupun dia mengundang kemurkaan Allah. Itu akan mempengaruhi cinta kita. Jangan biarkan cinta itu kekal seperti statik. Solid betul sayang dia. Sampai orang ni buat maksiat pun kita sayang juga dia. Tak kena. Itu bermakna kita cintakan dia kerana ismi, kerana nama dia tu. Bukan kerana harfi, bukan kerana hakikat diri dia sebagai makhluk Allah. Tidak. Dah terbalik cinta itu. Maka cinta demikianlah yang saya sebutkan boleh mendatangkan kesusahan. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai separuh jalan. Kita teruskan lagi noktah kedua. Bagaimana merubah cinta kepada jalan Allah? Tadi kan noktah pertama kita disuruh merubah cinta mengikut jalan Allah. Sekarang yang kedua, bagaimana pula kita nak ubah supaya dapat ikut jalan Allah? Cinta yang dimiliki seharusnya tidak terarah kepada nafsu duniawi semata-mata. Ini nombor satu. Cuba tengok balik dalam hati kita. Cinta dan kasih sayang yang kita curahkan kepada insan-insan ini. Adakah ia berdasarkan hawa nafsu dunia semata-mata? Tetapi hendaknya ianya disandarkan kerana Allah semata-mata. Contoh cinta kerana nafsu dunia ini apabila kita melihat rupanya, kita melihat perangainya, kita melihat hartanya dan lain sebagainya. Itu antara contoh-contoh. Tetapi jika kita sandarkan dia kepada Allah, kita kata rupa yang elok ini menyejukkan hati saya, memantapkan kasih sayang saya. Contoh, hartanya yang banyak ini ataupun yang mencukupi ini menguatkan iman saya daripada melakukan dosa-dosa harta yang melibatkan harta contohnya. Maknanya kita sandarkan kepada Allah. Kan? Ataupun kita kata walaupun dia sakit tetapi kebaikannya itu, kan, insan yang saya cinta ini baik dan kebaikannya itu memudahkan saya untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu nampak tu. Itu cara kita merubah cinta supaya cinta kita ini adalah menuju dan di jalan Allah SWT semata-mata untuk Allah SWT. Menurut beliau, ketika mana cinta itu benar-benar telus dan ikhlas, ini menurut Imam Sa'id Nursi. Bila cinta itu betul-betul telus, betul-betul ikhlas,
cinta yang dimiliki itu bukan kerana untuk memenuhi hawa nafsu. Jadi kita tengok, kalau kita sayang dia bukan sebab hawa nafsu, kan? Bukan sebab perkara-perkara dunia semata-mata, tetapi untuk nama Ar-Rahman, iaitu kerana Allah SWT yang mempunyai sifat Rahman, kan? Kita suka dia sebab kita merasakan, wah, betapa pengasihnya dia, apatah lagi Allah SWT yang Ar-Rahman itu. Nampak? Kan kita rasa belayan kasih sayang insan tersebut, kita terbayang betapalah kalau si dia boleh sayang saya macam ni sampai saya bahagia, betapa Allah itu lebih lagi kasih sayang. Nampak? Jadi, kasih sayang insan-insan ini menyebabkan kita ingat Allah. Masya Allah. Itulah namanya merubah cinta ke jalan Allah. Dengan erti kata, mencari sesuatu rezeki ataupun sesuatu nikmat dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama dan penuh perasaan kesyukuran. Jadi mencari cinta yang gini ni perempuan ibarat mencari rezeki juga. Kan? Cari rezeki lah. Mana tahu ada kita dapat insan-insan yang menyayangi kita setulus hati contohnya. Tapi dalam batas-batas agama yang dibenarkan oleh agama kita dan juga dengan penuh rasa kesyukuran. Maknanya gini, apa saja yang kita dapat, kita cari. Kita cari kasih sayang, kita cari cinta orang. Betul, kita perlukan. Jadi apa saja yang kita dapat, kita sandarkan kepada Allah, kita akan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, dalam pencarian kasih sayangku selama ini, pencarian cinta sejatiku selama ini, inilah yang aku dapat, inilah rezekiku. Nampak? Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Sebab itulah kita boleh nampak bagaimana para nabi boleh bersabar dengan isteri-isteri mereka yang tidak baik. Kenapa dia orang boleh sabar? Contoh Nabi Nuh. Isterinya termasuk mereka yang tenggelam dalam banjir besar. Kemudian ada juga Nabi Lot, isterinya juga menjadi pengikut LGBTQ. Kan walaupun didakwa berkali-kali. Nampak? Tapi kenapa dia tidak sakit hati, merana dan menderita? Kerana dia sedar inilah rezeki cinta yang dia perolehi daripada Allah SWT dan dia rasa bersyukur dengan apa yang ada. Kan? Jadi begitu jugalah kita. Dan kita kata saya bukan nabi, saya tak boleh jadi macam apa ni, kita bukan nabi sebab kita perempuan kan. Okey, kita kata ginilah, saya bukan wali Allah, saya tak mampu nak jadi sabar macam Asia contohnya kan. Memang betul susah nak jadi sabar macam Asia, tapi tengok Asia pun sebenarnya bahagia dengan kebaikan Firaun kepada dia. Firaun cuma tak baik dalam satu aspek, iaitu Firaun menyuruh dia menjadi hamba kepada Firaun sebagai Tuhan. Nampak? Bukan hamba kepada Tuhan. Bukan. Ini hamba kepada Tuhan. Jadi Firaun Tuhan disuruh Asia sembah dia macam orang lain kena sembah dia. Jadi sebenarnya, kalaulah kita kata Asia ini tidak bersyukur dengan nikmat Allah, dah lama dia lari meninggalkan istana itu. Kenapa dia tak lari perempuan? Kenapa dia kekal di situ? Menjaga anak kecil yang ada dalam istana tersebut? Tetap berdamping dengan Firaun sebagai seorang yang sangat kejam. Ya, kerana di situ ada rasa nikmat pada kasih sayang Ar-Rahman. Kan dia boleh melihat aspek lain bahawa betapa pemurahnya Allah, aku diletakkan dalam istana yang hebat ini. Contoh kan? Dia boleh tengok elemen baik kalau dia bersyukur. Tapi dia juga boleh melihat elemen buruk bila dia kata, oh suami aku di Firaun, terlaknat oleh Tuhan. Boleh kan? Cuba tengok macam mana nak divert cinta. Asia boleh sabar begitu. Kenapa? Sebab dia tahu dia ada di situ sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Dia buat kerja dia sebagai khalifah Allah, sebagai hamba Allah meskipun dia isteri kepada Firaun. Bila Firaun tegur dia sebab baca bismillah, apa yang Asia jawab, perempuan nampak kan? Kerana dia fokus pada cinta Allah, bukan cinta Firaun. Kalau dia fokus pada cinta Firaun, dia akan sanggup tukar statement dia demi menjaga cintanya dan cinta Firaun padanya. Boleh perempuan, kita nampak kan? Lain kan? Adakah Asia menderita? Tidak. Asia sebenarnya bukannya menderita bagi orang stres di situ. Tidak. Dia tetap berada dalam batas-batas agama dan mengambil kebahagiaan-kebahagiaan yang dia dapat perolehi di dalam istana Firaun. Okey? Jadi, kemudian kita akan tengok pula lanjutannya. Tanda bahawa cinta, penghormatan dan kasih sayang kepada ibu bapa kerana Allah ialah, ini satu contoh kita nak tengok. Kita dalam bab ini, bila kita mampu menyayangi ibu bapa kita bila mereka sudah tua, dah uzur, tidak meninggalkan apa-apa faedah lagi kepada kalian, iaitu kepada anak-anaknya, seolah-olah menjampak kalian ke dalam kesusahan. Kadang-kadang banyak perkara mereka minta itu, minta ini kan.
sampai anak-anak pula terasa seperti dalam kesusahan, nak kena kerja lagi, nak kena jaga anak sendiri, nak kena jaga orang tua kan. Namun dalam keadaan ini sekiranya kalian iaitu anak-anak itu lebih mencintai, menghormati dan menyayangi orang tua, maka disitulah terbuktinya cinta yang hakiki, bahawa cinta itu disandarkan kepada Allah SWT. Betul perempuan? Betul. Kalau anak tidak sandarkan cintanya kepada Allah, kadang-kadang ada orang tua yang demensia, ada orang tua yang terlalu sensitif kerana usianya yang lanjut, dia tidak berterima kasih kepada anaknya, dimaki hamun anaknya. Memang itu berlaku. Saya ada kajian, saya terlibat dalam 4 kajian mengenai warga emas perempuan, dan saya pun dijemput juga untuk membentangkan tajuk warga emas. Saya hantar student-student saya 500 orang pergi rumah jagaan warga emas. Student-student saya pergi rumah jagaan sampai ke Terengganu, seluruh Semenanjung nak kaji tentang warga emas. Kebanyakan mereka ni apabila ditanya tentang anak mereka, yang keluar pada mulut mereka ialah rasa tidak puas hati dengan anak-anak mereka kerana meninggalkan mereka di tempat pusat jagaan orang tua. Bila kita tanya pula anak kata susah nak jaga. Banyak sangat permintaan. Itu ini. Nampak tak? Jadi sebenarnya yang menjadikan anak itu boleh sabar dan tabah menjaga orang tua itu hanya kerana dia ingat Allah suruh jaga orang tua dengan baik. Maknanya cinta dia kepada Allah menyebabkan dia mampu mencintai orang tuanya dengan baik meskipun dirasakan menyusahkan ataupun mendatangkan kesusahan kepada mereka. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Saudaraku, aku melihat kedua-dua nama Tuhan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebagai cahaya agung yang tiada tandingannya. Sekarang kita nak menghayati pula makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-duanya ini perempuan mengandungi sifat-sifat kasih sayang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Perempuan, kalau orang tak sayang macam mana nak jadi pemurah? Betul? Maka Allah itu sayangkan kita, Allah cintakan kita, sebab itu Allah itu sangat pemurah pada kita. Walaupun manusia-manusia ingkar, berbuat kemungkaran, maksiat dan juga tidak taat kepada perintah Allah, Allah tetap sayang, Allah tetap bagi nikmat. Kerana Allah masih memberi peluang manusia itu memohon keampunan Allah. Kemudian sifat yang kedua Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, pun berkaitan dengan kasih sayang, berkaitan dengan cinta. Jadi dua ni, Ar-Rahman Ar-Rahim ni macam cahaya yang sangat hebat menerangi alam semesta ini, dan dia sebenarnya menerangi dan menyejukkan hati-hati kita andainya kita menghayati Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, tiadalah yang dapat menandingi kasih sayang itu. Cahaya itu meliputi kesemua makhluk dan kedua-duanya mampu menunaikan semua keperluan abadi bagi roh dan menjamin keselamatan roh daripada musuh-musuhnya. Perempuan, kita ada banyak musuh. Antara musuh-musuh yang nampak tu kita tahulah, maknanya orang-orang yang tak baik, orang yang memusuhi Islam tu musuh kita. Yang tidak nampak pun banyak. Ada syaitannya, ada korinnya, ada nafsu syahwat kita pula tu. Kan? Yang asyik berbisik-bisik, mengajak-ngajak yang tidak baik. Semua tu musuh kita ramai. Banyak musuh kita. Tetapi macam mana kita nak lawan musuh ni? Rupa-rupanya senjata kita ialah apabila kita mengimani dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nafsu ni kalau dia nak minta macam-macam, kan dia suruh kita minta tu, dapat tu, usaha ni, ambil tu, beli ni, apa lagi, capai itu, capai ini, kan, cari itu, cari ini, itu semua nafsu. Tapi bila kita ingat, ya Allah, banyak dah Allah bagi dekat saya ni, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah Allah, Maha Pengasih Allah, terus kita boleh kontrol nafsu kita. Kan, contoh nak beli lagi handbag dah ada 4, nak beli lagi, semua elok lagi. Sebab ada koleksi baru. Contohlah kalau kita tanya nafsu ni, semua benda dia nak. Ya? Nafsu kita ni macam-macam yang dia nak. Tanya orang perempuan adalah jawapan dia. Tanya orang lelaki pun ada jawapannya. Tanya kanak-kanak pun ada jawapannya. Tanya orang warga emas pun ada jawapannya. Itulah dia nafsu kita. Ya? Tapi dengan kita beriman dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ni, banyak kita boleh kawal musuh-musuh kita termasuk nafsu kita tu tadi. Kan? Bila kita rasa nak rumah besar lah 5 tingkat, tak apalah, cukuplah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah Allah bagi saya 1 tingkat ini, tetapi luas, tenang dan senang saya nak jaga dan saya nak bersihkan sepanjang masa. Kan? Akhirnya kita jadi tenang balik. Alhamdulillah, tak apalah. Tak payah fikirlah rumah 5 tingkat, nantilah dekat syurga insyaAllah. Betul tak? Kan? Begitu juga saya nak suami yang romantik, penyayang sampai ketua. Tapi bila kita fikir, tak apalah, Alhamdulillah Allah dah pernah bagi saya suami, dulu dia baik, Alhamdulillah. Sekarang dia dah meninggal ke contohnya, tak apa, mudah-mudahan dia beroleh rahmat Allah. Ramai lagi manusia yang kehilangan suami, anak, isteri dan lain sebagainya.
Dan alhamdulillah saya sudah pernah merasakan ada suami, contoh kan, bagi orang yang dah kematian suaminya ke, dan yang ketiadaan suami ke, ataupun anak. Dulu saya ada anak comel, tiba-tiba anak tu meninggal lah. Contoh ni. Jadi, tapi bila kita fikir, tak apa, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masih ada lagi anak lain yang hidup. Alhamdulillah. Nampak tak? Nampak tak? Dengan kita beriman dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia menjadi cahaya dalam hidup kita. Dan cahaya yang sangat agung yang masuk ke dalam roh kita. Dan ini aku mendapati bahawa sebaik-baik cara untuk mencapai kedua-dua nama Tuhan, dua cahaya Ar-Rahman Ar-Rahim ini ialah dengan rasa apa, perempuan? Fakir. Tanam fakir dalam hati kita. Fakir ni maksudnya apa? Memerlukan. Kita perlu Allah. Aku perlu Allah. Aku tak mampu hidup sendiri, ya Allah. Aku perlukan Engkau, ya Allah. Masa tu kita akan rasa, Allah, terima kasih, ya Allah. Engkau selama ini sudah bersamaku. Syukur. Kita rasa tadi datang pada fakir tu, kita akan dapat pada syukur. Kelemahan dan kasih sayang. Rasa diri kita ni lemah. Jadi kita selalu doa, ya Allah, aku minta Engkau, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Engkau lah yang dapat memberikan segala-galanya. Dan juga kasih sayang, pengabdian dan kebergantungan penuh kepada Allah Ta'ala. Masa itulah kita akan dapat menikmati cahaya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Hal ini berkesinambungan dengan huraian lengkap dari cinta kepada sifat Ar-Rahman ini dapat dilihat bila mana seseorang itu berjaya mencari Rabbnya dengan mengenal dirinya sendiri. Nak macam mana Ustazah saya nak dapat cinta Ar-Rahman Ar-Rahim ni, Ustazah? Kita kenali diri kita. Sebab tu Ustazah ajak ni, yang Ustazah bawakan apa yang Ustazah Indonesia cakap ni, supaya sebenarnya kita kenal dalam hati kita ni, yang kita cinta ni sebenarnya kenapa? Siapa? Apa puncanya? Kan? Adakah cinta kita ni di arah yang betul? Bila kita dapat mampu kenal diri kita, insya-Allah kita akan berjaya mengenali Allah dalam sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya pada kita. Kewujudan dan kesempurnaan dirinya adalah tergantung kepada Tuhan yang menciptakannya. Begitu juga kewujudan dan kesempurnaan insan-insan yang kita kasihi dan cintai ini. Mereka pasti ada kelemahan dan tidak sempurna kerana mereka itu bergantung kepada Allah SWT. Jadi kita tak highlight kelemahan mereka. Kita tidak marah dengan ketidaksempurnaan orang-orang yang kita sayangi ini. Tetapi kita sandarkan dia, ya Allah, itulah kelemahan yang ada pada dia. Aku berusaha menasihati dia, merubah dia, namun aku kembalikan kuasa dan ketentuan itu padamu, ya Allah. Lega hati kita. Jika seseorang mencintai dirinya dan kelangsungan hidupnya, kemudian menyedari bahawa diri dan hidupnya dihasilkan oleh pihak lain, maka tak pelik ia pun akan mencintai pihak lain tersebut. Itu penting kita nak kenal Allah bila kita cinta diri kita. Kita nakkan kehidupan kita berlangsung dengan baik. Tapi dalam masa yang sama kita sedar bahawa diri kita ini, hidup kita ini sebenarnya dihasilkan oleh pihak lain. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedar kita datang dari Allah, kita sedar kita diurus oleh Allah, maka kita akan mencintai Allah. Itu cara dia. Itu cara dia. Itu macam mana kita kenal diri kita, nak sayang diri kita, kita channelkan dia kepada Allah, kita akan sayang diri kita, kita pun akan sayang Allah SWT. Saat ia mengenal bahawa pihak lain itu adalah Allah, maka cinta pada Allah pun akan tumbuh. Semakin kita mengenali Allah, maka semakin dalam pula cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk pula ke notah ketiga. Makin tinggi lagi ni, makin tinggi dan makin dalam ke dalam hati kita. Bagaimana tingkatan cinta kepada Asmaul Husna. Satu kaedah lain puan-puan yang untuk memelihara dan memulihara cinta ini ialah dengan mengenali Asmaul Husna, nama Allah yang 99 tu. Jadi menurut Zaid Nursi, kecintaan pada Allah juga mampu didorong melalui kecintaan penuh dengan Asmaul Husna yang padanya dapat diteliti melalui beberapa tingkatan. Ada nama-nama Asmaul Husna ni ada beberapa level. Kita tengok cinta ini dapat diperoleh melalui tingkatan kecintaan kepada pertama, jejak ilahi yang tersebar di alam. Kalau kita perhatikan alam semesta, kita akan lihat bahawa dalam setiap makhluk kejadian dan fitrah alam semesta ini ada kaitan dengan sifat Allah dalam 99 Asmaul Husna. Kita boleh nampak. Kita boleh cerita masa lain. Hari ini saya cerita Ar-Rahman Ar-Rahim. Hari itu saya pernah cerita tentang Al-Khaliq, Zul Jalal. Ingat tak? Wal Ikram. Kemudian kalau kita nak tengok pula betapa Allah itu maha membersihkan alam, Al-Qudus, maha suci. Jadi setiap nama-nama ni kita akan dapat tengok melalui jejak ilahi yang tersebar di alam. Dan yang kedua melalui nama-namanya yang hadir sewaktu manusia ingin meluahkan cinta dan keluh kesah hidupnya kepada Allah. Ini perempuan, bila kita berdoa kan, kita kan disunahkan menyebut nama Allah.
Jadi kalau kita misal kata nak doa supaya sembuh, kita kaitkan dengan sifat Allah yang menyembuhkan, iaitu Ya Syafi, kan? Betul? Kita sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syafi. Contoh kan. Sembuhkanlah Ya Allah. Sebut je tak apa, bahasa apa pun tak apa. Boleh cakap Allah SWT faham bahasa kita. Kan? Kita bawakan aja sifat-sifat Allah itu tadi. Dan kalau kita nak dapat kasih sayang, insan-insan yang kita cintai, kita sebut Ya Latif, yang maha lembut, Ya Rahman, yang maha penyayang. Ulurkanlah kasih sayangnya kepadaku, Ya Allah. Sebagaimana engkau jadikan hatiku ini kasih kepadanya, Ya Allah. Tapi jadikanlah kasih sayang kami ini tulus kerana-Mu, Ya Allah. Contoh hal ini dapat dilihat melalui apabila mana seorang hamba kan, dia perlukan pertolongan. Masa tu kita rasakan diri kita tak berdaya, perempuan. Bila nak minta tolong Allah, kita kita jangan tinggikan diri, tapi kita rendahkan hati, kita rasa kita fakir, kita perlu Allah. Kita doa untuk menyelamatkan kerabat, kaum fakir miskin, makhluk yang lemah, yang perlukan pada kasih sayang. Jadi tiba-tiba ada orang yang datang berbuat baik kebaikan kepada mereka dengan sejumlah nikmat seperti yang diinginkan. Bayangkan kita dalam keadaan kita harap ada pertolongan ni, kita nampak ada yang datang bagi pertolongan-pertolongan itu. Apa akan jadi pada hati kita? Mestilah kita akan senang. Kita akan suka kepada orang yang datang memberikan nikmat-nikmat pertolongan-pertolongan tadi. Dan mestilah kita akan kata, baiknya dia, pemurahnya dia, kan? Sebab dia datang tolong. Dan sifat-sifat tersebutlah betapa kita mencintai orang tersebut dengan kedua sifat yang dimiliki dia. Jadi kita bayangkan, bila kita nak orang tolong, kaum kerabat, kaum fakir miskin, lemah, ada orang datang tolong, kita suka dekat dia sebab dua benda. Sebab dia datang tolong, maknanya dia memberi nikmat. Sebab dia menolong, maknanya dia pemurah. Betul? Jadi kedua-dua yang sifat yang kita suka pada orang yang menolong ini, demikianlah kita juga akan alihkan perasaan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lah yang Rahman, Allah lah yang Rahim, Allah lah yang menolong. Ya? Okey, baik. Nukta yang keempat. Last sekali, manfaat cinta kepada Allah dan hasilnya di dunia. Okey? Dapat banyak poin dah kita malam ni ya, insya-Allah ya. Lepas ni kita akan kuatkan lagi cinta kita ni. Biarlah kerana Allah supaya cinta kita membawa kita ke syurga Allah. Apa sebenarnya pentingnya ataupun kebaikan apabila kita mencintai Allah? Apa yang kita boleh dapat di dunia ini? Walaupun kita tahu di akhirat pasti kita dapat ganjaran. Tapi sekarang kadang-kadang manusia ni dia tak sabar, dia nak tengok. Takkan nak tunggu semuanya di akhirat. Kan? Di dunia saya dapat apa? Ni jawapan dia menurut Said Nursi. Cinta yang memberi manfaat adalah sebuah nikmat yang tidak disertai oleh kepedihan dan kenikmatan yang penuh syukur. First kita nak faham macam mana nak dapat cinta tu tak menyakitkan. Sebab tadi Ustazah dah bagi mukadimah kan. Ada cinta yang menyakitkan, menyengsarakan kan. Tapi rupanya cinta yang membawa manfaat yang tidak menyakitkan ni tadi sebenarnya adalah sebuah nikmat yang sebenarnya sepatutnya cinta itu tidak diikuti dengan kepedihan. Dan nak dapat rasakan kenikmatan ini, dia kena ada rasa syukur. Perkara ini dapat diteliti apabila sekiranya seseorang itu mencintai dirinya sendiri. Tengok ya. Maka individu tersebut akan mengasihi dan mendidik dirinya kepada kebaikan dan menjauhkan dari hawa nafsu. Kan? Kalau kita sayang diri kita, betul-betul sayang pada diri kita ni, kerana Allah ni, kita akan jaga badan kita, kita akan jaga makan minum kita supaya tidak rosak badan kita ini. Dan kita akan cuba jauhkan diri kita daripada hawa nafsu yang akan membinasakan diri kita, hati kita, akal kita. Pada tahap ini, nafsunya akan mampu dikawal sesuatu dengan kehendak yang mengarah kepada kebaikan sahaja. Jadi bila kita ada mind setting macam ni, maka nafsu kita yang selalu nak minta bukan-bukan ni, dan nafsu ni selalu minta macam-macam. Kan kadang-kadang kita sayang orang, nafsu tu kata, orang tu mesti ada dengan saya. Dia mesti tolong saya saja. Kalau macam saya ibu, kan kadang-kadang bila saya fikir-fikir, apa ni, kenapa ni nak sangat anak-anak tolong tu, tolong ni. Rupanya hawa nafsu kita sebab kita rasa, ini anak saya sudah mengandung dia lama. Saya sudah lahirkan dia lama kan. Sedangkan anak itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya penjaga kan. Jadi perhatikan, bila kita suka anak tolong tu atas sebab apa? Atas akhlak mulia supaya dapat pahala kebaikan untuk dunia akhirat dia? Atau sebab kita rasa dia, kita punya, kita suka dia tolong kita, kita mau kita rasa senang semua, itu adalah nafsu. Okey? Baik. Itu yang pertama. Seterusnya, manfaat cinta kepada Allah dan kepada isteri akan dapat dilihat apabila kita cintakan Allah, kita cinta pasangan kita kerana Allah, kita akan cuba bimbing akhlak pasangan kita dengan baik.
Jadi bila kita hidup dengan dia, kita rasa kehidupan bersama itu adalah sumber rahmat dan kasih sayang. Dan kehidupan bersamanya juga akan mendapat sikap hormat yang serius. Tetapi sekiranya kita dapati hidup bersamanya tidak mendatangkan elemen-elemen ini, rahmat, kasih sayang, malah terasa kesakitan, kita tengok balik, kenapa ni jadi sakit ni? Kalau kita lihat puncanya adalah kerana dia ingkar pada perintah Allah, maka di situ perempuan, kita akan arahkan hati kita ini supaya kita lebih banyak fokus kepada Allah dan makhluk-makhluk yang Allah cintai berbanding manusia yang banyak menyakiti kita dan melakukan perkara yang dimungkari Allah. Masa itu perempuan kita akan rasa lebih tenang sebagaimana yang dibuat oleh Asia. Betul tak? Kan? Jadi seterusnya, cinta yang tinggi kepada Allah dapat dilihat apabila seseorang individu itu makin mencintai dan menghormati kedua ibu bapa di waktu orang tuanya semakin tua. Di situlah beliau akan menjaga dan memeliharanya. Jadi kalau kita tengok pasangan contohnya, apabila dia benar-benar mencintai kita, kita benar-benar mencintai dia. Kita penat, kita hilang upaya, dia melihat itu sebagai suatu sumber untuk dia beroleh pahala beribadah, dia tetap menjaga kita, tetap memelihara kita contohnya. Maka itulah sebenarnya cinta yang tinggi. Ya, yang cinta yang tinggi kepada Allah. Dia tahu kalau dia abaikan kita, dia berdosa, maka dia tidak mengabaikan kita. Maka jelas dia cinta yang tinggi kepada Allah. Tapi kalau dia berani mengabaikan kita dalam keadaan kita memerlukan dia, jelas juga bahawa cintanya itu sudah tersasar daripada landasan cinta yang sebenar. Baik. Apabila kita kata kita cinta anak, mestilah kita akan sulami dengan didikan yang baik. Malah sekiranya kita terpaksa kehilangan anak-anak yang dicintai, ia tidak akan menjerit dengan kematian mereka. Sebab kita tahu kita cinta anak kita ni sebab ini adalah titipan Allah kepada kita. Kalau Allah yang ambil dia, matikan dia contohnya sebelum kita kalau kita mati mungkin tak apa. Tapi bila kita nampak anak mati depan mata kita, selalu kita lebih sedih kan. Tapi kita sedar bahawa anak ni kita cinta dia sebagai titipan Allah, datangnya dari Allah. Saya dah didik dia dengan baik, maka itulah hasilnya. Maka ia tidak akan menyebabkan kita menjerit, meratap, menyesali kematian anak tersebut. Kemudian cinta kepada para Nabi akan membuatkan alam barzakh bukan sebagai tempat yang gelap dan menyeramkan. Ramai orang takut mati, takut masuk kubur, takut alam barzakh. Tapi kalau kita ada cinta yang sangat kuat, solid kepada Nabi kita kan, kita tak rasa setakut itu. Kita tak rasa seseram itu. Tetapi kita akan rasa kematian alam barzakh sebagai tempat yang terang. Sehingga beliau tidak akan takut dengan alam ini, malah menginginkannya. Jadi, kalau kita fikir kerinduan kepada kerehatan, kepada nikmat Allah di alam barzakh, dia tak takut, dia tak gabra sangatlah untuk mati. Jadi, dia akan cuba siapkan diri dia untuk menghadap Allah SWT pada bila-bila masa pun. Ya, tak tunggu dah umur 50-60 baru nak menghadap Allah. Tidak. Kita bersedia pada bila-bila masa pun. Kita tidak tahu bila nyawa kita akan diambil oleh Allah. Jadi saya nak kaitkan sedikit tentang syafaqah, iaitu belas kasihan. Sebab dia ada kaitan juga dengan cinta. Jadi tapi belas kasihan ni begitu luas. Di mana seseorang itu sayangkan anak-anaknya. Belas kasihan meliputi setiap anak-anak kecil, malah setiap yang bernyawa. Belas kasihan menjadi cermin yang sedikit sebanyak memantulkan nama Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha penyayang. Manakala cinta menyempitkan pandangan si angau kepada cintanya sahaja. Nampak? Jadi kalau dipikir cinta je, dia akan sedikit sempit sebab dia akan fokus pada cinta. Tapi kalau dia ada syafaqah, belas kasihan dia akan lebih luas lagi. Cinta menyebabkan si angau tadi sanggup mengorbankan apa sahaja kerana cintanya itu. Jadi kita perhatikan juga perempuan dalam diri kita ni sebenarnya apa isu kita sekarang. Cinta ke? Syafaqah ke? Kan? Syafaqah ni dia lebih luas. Dia menyebabkan kita akan lebih ikhlas dalam mencintai. Macam seorang ibu menyayangi anaknya, mencintai anak dia, dia ikhlas. Dia nak anak dia tu mesti nak berjaya dengan baik. Itu sebenarnya syafaqah. Jadi insyaAllah satu hari nanti kita bincang pula pasal syafaqah. Kan? Macam mana kita nak didik syafaqah ini supaya membawa kita ni ke syurga Allah dan insan-insan yang memperolehi syafaqah kita pun beroleh syurga Allah SWT. Jadi saya bagi mukadimah sikit je hari ni tentang syafaqah supaya kita nampak ada beza perbahasan syafaqah dengan cinta. Kesimpulan, hadirnya cinta merupakan fitrah tanpa kehendak dan ikhtiar. Itu nombor satu. Kita tak boleh paksa diri kita ni. Cinta tak cinta, dia fitrah. Namun manusia sentiasa punya kesempatan untuk mengarahkan cinta itu ke kekasih yang hakiki perempuan. Jadikanlah fitrah ini sebagai alat untuk meraih cinta Allah
dan usah terpedaya dengan dorongan hawa nafsu semata. Apabila cinta itu dirasai, akan hadir kekuatan di dalam hati. Tajalli. Tajalli ni maksudnya penzahiran daripada sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kita akan dapat rasai melalui jendela-jendela makhluk dan alam semesta. Kita tengok apa saja di keliling kita perempuan, kita boleh nampak Ar-Rahman Ar-Rahim. Tengok haiwan peliharaan pun kita boleh nampak sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukti dia apa? Bukti dia ialah haiwan peliharaan itu lemah, duduk dalam sangkar. Tapi kenapa kita ni murah hati betul bagi makanan bagus-bagus, beli makanan elok, siapkan air dia, cuci najis dia. Kenapa kita manusia ni sebenarnya, kita ini khalifah. Itu adalah haiwan. Kenapa kita boleh jaga dia begitu sekali? Kerana ada perasaan dalam hati kita ni kasih kepada dia, cinta kepada dia. Di situ sebenarnya menunjukkan ada Rahman dan Rahim Allah. Nampak tak? Sifat kasih sayang Rahman Rahim Allah itu dititipkan ke dalam hati kita, kita pun boleh rasa kasihan pada haiwan-haiwan tadi. Kan? Kita rendahkan diri kita, kita cuci najis dia. Allahu Akbar perempuan. Betapa hebatnya Rahman Rahim Allah. Tengok betapa Rahman Rahim Allah itu maha ulat buah yang lembek yang tak ada tulang ni perempuan. Allah bagi dia rezeki makan buah yang paling manis. Kan? Kemudian tiadalah yang lebih indah melainkan cintanya. Cinta dari orang-orang yang mencintainya dan amalan saleh yang mendekatkan kita dengan cintanya. Akhir sekali habis dari Alhamdulillah. Okay, inilah doa supaya kita dapat memohon cinta Allah dan cinta orang yang mencintai Allah. Wahai Tuhan kami memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang mendekatkan kami dengan cintamu. Wahai Tuhan kami, jadikanlah cintamu kepada kami lebih utama dari cinta kami kepada diri kami sendiri, keluarga kami dan daripada cinta kami kepada air yang sejuk. Semua suka air sejuk kan? Tapi kita nak minta cinta kita pada Allah tu melebihi segala-galanya supaya kita beroleh kebahagiaan. Jadi kan biarlah orang yang cintakan Allah je lah yang sayang kita balik. Kan? Kita akan rasa tenang dan bahagia. Inilah doa tips yang Ustazah nak bagi. Nanti Ustazah share gambar ni dalam grup insyaAllah. Sebab yang ni Ustazah baru tambah tadi. Dan ini pula ialah doa memohon ketetapan hati supaya kita kekal berada dalam landasan yang benar di jalan Allah. Boleh baca doa ini sebelum pada tahiyat akhir sebelum memberi salam. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, Tuhan yang menguruskan hati, uruskanlah hati-hati kami ke arah jalan ketaatan kepadamu. Okay. Satu lagi doa pun boleh pilih salah satu. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama. Itulah sahaja. Alhamdulillah, genap 1 jam seperti yang saya janjikan sebelum ini. Dan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, saya ada insya-Allah sebelum kita tutup kita punya sesi pada malam ini. Silakan sekiranya ada. Lagi 2 minit kita dah pukul 10 insya-Allah. Okey, saya stopkan dulu rakaman.